Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah bulanan kita menerusi kitab kita Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Kalau kitab saya ni muka surat 114, no? Yang jenis itu berapa tu? 55 165 Babu mulataqatil yatim wal banati wasairi ad-du'afah wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa khafdi an-najahi lahum. Tu bab dia, maksudnya dalam bahasa Malaysia kita, bab bermula berlemah lembut terhadap anak-anak yatim. Satu. Kemudian anak-anak perempuan, kesemua golongan yang lemah, orang-orang miskin dan mereka yang menanggung kesusahan, serta berbuat baik, mengasihani dan merendah diri kepada mereka. Maksudnya bab ni nak cerita bagaimana sikap kita terhadap golongan-golongan yang lemah, yang ni lah, yang susah dan sebagainya lah. Sairid du'afati wal masakin, semua orang-orang yang susah, miskin, kemudian orang yang berada dalam kesusahan. Dan bab ni juga ada hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berlemah lembut, no? Dengan anak-anak yatim dan juga anak-anak yang perempuan. Khususkan situ, no? Betul macam orang kata, no? Jaga anak lelaki tak payah, jaga anak perempuan ni dia susah sikit. Nabi suruh berlemah lembut, pujuk, dan sebagainya. Manusia telah dijadikan Allah dalam beberapa peringkat, kata Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Allah yang jadikan. Boleh tak Allah Ta'ala buat semua orang kaya? Tak susah di sisi Allah. Tapi Allah Maha bijaksana. Kalau senang, kaya semua, kita jadi susah balik. Betul tak? Susah. Kita nak makan ikan, semua orang boleh pergi ke laut cari ikan sendiri. Tak ada, no? Adalah kawan kita 3-4 orang yang ada hak lain tu, dia pakai mengai di market je, no? Tak ada orang susah nak pergi tangkap ikan yang kita nak beli kat dia. Kita nak makan ikan mana-mana, kena ada orang susah. Kita ada sawah ladang bendang banyak, bergelung-gelung,
Orang semua kaya. Main nak ambil padi, kita bercari orang kata bila mesin okey lah dulu kan. Pi kat kawan ni, jom pi mengerat benda aku. Kita ingat hang seorang dah benda, aku pun ada. Jadi tak ada. Bila ada orang susah, senang. Kita senang. Kita ada retak, panggil dia, upah dia, dia pun dapat rezeki. Dulu belah Kedah ni ambil orang buat benda orang pada siang orang mai. Masa tu saya duduk mengaji di pondok di Meleleh. Kok dia teringatlah tengok berapa kat keluar ramai-ramai mai satu band duduk situ sampai seminggu, sampai cerah bendang lah dia ambil. Tu dia balik. Tuan bendang duduk saja sila panggung ya, tidak dia nak kena pergi turun bendang. Allah jadikan tu cukup elok untuk nak bagi kemudahan kepada hamba-hamba dia. Dia tahu ada ibadat zakat boleh buat keluar. Tak ada orang susah nak bayar zakat sabar. Kita pergi kat satu orang, mah ni zakat aku, aku tak diterima, aku bukan asnaf, aku kaya. Jadi Allah buat, Allah Ta'ala buat pun untuk asnaf, zakat. Orang miskin, orang susah, orang gharimin, kita boleh keluarkan zakat kita. Fi sabilillah. Fi sabilillah ni orang yang buat kerja untuk agama Allah. Tak kira buat apa pun. Dia tok siap masjid, dia kaya, tapi dia duduk jaga masjid. Boleh tak bagi zakat kat dia? Boleh, pasal masuk fi sabilillah. Tok imam, Tok Bilal, walaupun Tok Bilal Masjid Aisyah ni jutawan. Tapi dia buat kerja Allah, dia masuk dalam asnaf. Yang tu je lah. Yang itu semua orang-orang susah, orang berhutang, orang apa semua. Baik, jadi Allah yang jadikan. Ada kaya, ada miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Semuanya untuk faedah kita, untuk kita dapat buat kebajikan. Begitulah seterusnya. Tujuannya, kata dia, bukanlah supaya yang kaya menindas yang lemah. Bukan lagu tu. Sebaliknya, supaya setiap golongan masyarakat dapat memahami dan membantu kan, antara mereka. Barulah ada hubungan, mahabbah, kasih sayang. Kalau semua kaya pakai action semua, tak jadi apa, tak seorang. Jadi kita kena pergi, orang kaya perlu pada orang miskin perlu pada orang kaya. Maka jadilah satu kehidupan yang indah Tuhan bagi kan. Supaya setiap golongan masyarakat dapat memahami dan membantu antara mereka. Masyarakat Islam yang dibina atas asas yang demikian, kata dia, itu sajalah yang dapat mencapai keredaan Allah. Baru dia kita dapat keredaan Allah dengan amalan kehidupan kita. Ada orang senang, ada orang susah, dan sebagainya. Ada yang kadang-kadang ditimpa kesusahan, kita tolong. Semua tu nak mengundang rahmat daripada Allah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin, surah Al-Hujurat ayat 88. Dan sebaliknya, hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman, sekalipun mereka dari golongan fakir miskin. Allah perintahkan kita merendah diri sesama manusia, sama Islam lebih-lebih lagi, walaupun dia tu orang beriman fakir. Tuhan suruh muliakan golongan ni. Mereka juga hamba Allah, kita juga hamba Allah. Cuma kita bernasib baik, Allah bagi rezeki lebih kat kita.
Dia Allah bagi rezeki korang. Allah tu lah juga yang buat semua. Yang bagi rezeki kat kita tu Allah tu lah yang tentukan rezeki kawan tu sikit. Jadi sebagai hamba kepada Allah kan bersyukur, maka dibantu kepada Allah. Buat tu nak tengok kita. Allah bagi jadi orang kaya, orang miskin. Tuhan nak tengok kita macam mana kita yang mengaku beriman ni, dengan nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita nak buat apa? Gamak ke dia ni makan kenyang, jiran dia sebelah lapar? Tuhan nak tengok. Situlah Allah nilai kita. Kan? Kemudian firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhu wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka kerana engkau mahukan kesenangan hidup dunia. Dalam ayat ni Tuhan suruh lagi kita muliakan orang yang susah. Berdamping rapatlah kamu, kata Allah, dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan pagi petang, ahli ibadat. Kita berkawan, kita rapat kerana pada mereka itu ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan memalingkan pandangan kamu daripada orang-orang ahli ibadat. Jangan. Ni orang masjid tak mau kawan, orang merkit dia kawan. Tengok orang masjid nampak lagu lekeh, jangan. Muliakan ahli ibadat ni. Allah suruh macam tu. Orang yang beribadat pagi petang, mana yang ahli ibadat. Jangan berpaling. Jangan berpaling pada mereka. Berpaling tu makna menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Lagi firman Allah, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Surah Ad-Duha ayat 10. Maksud dia, oleh itu adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun orang yang meminta bantuan, maka jangan engkau tengking herdik. Dalam ayat ni yang kita selalu baca dua benda, fa'ammal yatima fala taqhar, satu, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dua perkara. Satu, Allah kata anak-anak yatim jangan berlaku kasar terhadapnya. Kita kena berlemah lembut, kan? Anak yatim ni selalunya dia kalau ala-ala orang tak dia belau anak yatim. Dia tak tahu jiwa dia jadi merontak pasal dia tak ada pak kot. Kadang-kadang dia buah jenuh. Siapa yang bela anak yatim tahu. Sebab tu Allah suruh berlembut, berlabak. Sebab pahala Allah nak bagi pun besar. Masa kita baca ada hadis tentang Nabi kata kafilul yatim, orang yang memelihara anak yatim, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Duduk dengan Nabi, duduk dalam syurga tapi duduk dengan Nabi. Kan? Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni suruh kita berlemah lembut, jangan kasar. Kita layan istimewa sikitlah anak-anak yatim ni. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, orang yang minta, kita tak kira minta apa, minta sedekah ke siapa ke, jangan kita tengking mereka. Jangan tengking.
tengok mai, bukan 2 hari lepas mai dah ke, ni mai pula, jerakah kau duk no. Lagi satu ada riwayat hadis lain menyatakan bahawa orang miskin ni, orang minta sedekah ni kan, kalau dia doa Allah Ta'ala tak tolak doa dia. Katalah kita jerakah dia pun terentak hati, dia kata dia ni kaya saja kedekut, kan, dia detik dia terdoa pula biar dia susah macam aku baru dia tahu. Dia terkata begitu no, doa dia dimakbulkan oleh Allah. Bagilah, tak mau bagi dia rasa kata apa kat dia. Kemudian ayat seterusnya, satu lagi ayat Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 no. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Siapa dia orang yang mendustakan agama? Dia kata yang ni yang meliputi hari pembalasan maksudnya, iaitu orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Itu satu, tu orang yang pendusta agama. Allah panggil yukazzibu biddin, orang yang mendustakan, orang yang membohong dengan agama yang ada kat dia. Satu ialah orang yang menindas dan buat zalim kepada anak yatim. Jangan buat main-main no? Takut kita bergelar pendusta agama. Anak yatim jangan mohong dia, jangan kecoh dia. Kadang-kadang no, kita belah anak yatim no? Pak dia tinggal katakan duit kat dia, kita pederah kat kita belah dia lebih pada sepatutnya. Ataupun kita ada beberapa beradik, salah seorang adik kita anak yatim no, kita bagi harta tak betul, orang ni pendusta agama. Jaga no? Saya pernah jumpa anak yatim jutawan aksiden, ayah mak mati habis, tinggal anak 2 beradik hidup. Lepas tu berkelahi pok-pok menakan tu, berebut nak ambil dah. Pasal dia pok dia tinggal aset banyak, juta. Lama-lama ambil lah kawan dia pula, berlaku lah, adalah berlaku tak elok, bergaduh lah apa semua, ambil harta dia apa. Last kali ada satu orang bahawa Allah ni fikir tak jadi dia ni, habis dia beradik dia pakai duk ni pok-pok menakan, dia pergi letak di satu rumah anak yatim. Satu rumah anak yatim. Lepas tu yang boleh tahu bulan puasa sajalah, pakai kawan-kawan main kita bagi buka anak yatim tempat ni, buka puasa api. Pipi sembang dengan pengurus lepas tu, dia kata Ustaz, bukan semua anak yatim ni miskin Ustaz no? Tu 2 orang tu jutawan, terpaksa letak di sini sebab jadi perebutan di kalangan pok-pok menakan dia nak belah. Pasal dia ni banyak harta. Dia pun nampak peluang lah, boleh ni tuan-tuan, kaya ada. Pasal itu tuan-tuan perasan tak, dalam asnaf zakat ada anak yatim? Tak ada. Dia ada fuqara, masakin, fakir, miskin. Anak yatim tak ada. Jangan kita bagi zakat kat anak yatim. Pasal tak semestinya anak yatim tu miskin. Atas nama yatim tu tak ada. Tapi kalau dia duduk belajar, kita boleh bagi atas nama fi sabilillah. Tuan-tuan tengok 8 asnaf zakat tu, cuba tengok ada anak yatim? Tak ada. Sebab anak yatim tak semestinya miskin. Lainlah kalau dia miskin, kita bagi atas sifat miskin dia, kita bagi atas sifat dia belajar fi sabilillah, tu tak apa. Tak nama dia yatim, dia tak masuk dalam senarai asnaf zakat. Sebab dia macam saya kata tadilah, tak semestinya anak yatim itu miskin.
Ada anak yatim tu dia punya harta yang banyak ditinggal oleh ayah mak dia. Jadi orang yang menguruskan anak yatim ni tolong berhati-hati. Di antara dosa besar makan harta anak yatim. Bahagi elok-elok bahagian dia apa semua. Kalau meninggal orang tua kita, jangan duk biar lama. Kita ada adik bergelak anak yatim, kemudian kita duk guna harta pak kita meninggal itu pekat. Dalam tu ada bahagian dia, bahagi cepat-cepat. Kalau boleh hak yang ada bahagian itu jangan kacau sehingga selesai bahagi. Dan kita boleh ambil kadar yang patut untuk menguruskan anak yatim. Tu ada bab kita baca dalam fiqh, dalam bab anak yatim, kata-kata dia orang yang mengurus anak yatim ni ada hadnya yang dia boleh ambil. Jangan lebih tu bahaya kita esok di akhirat. Tentu tengok kita buat melakukan dosa yang besar. Jadi Allah kata dalam ayat ni, jangan menindas. Orang yang mendustakan agama ialah orang yang menindas, yang tidak jujur terhadap anak yatim, melakukan zalim atas mereka. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Patut bagi zakat dan sebagainya, dia tak bagi, dia menahan. Maka ini adalah pendusta agama. Jadi beberapa ayat yang kita baca tadi menunjukkan betapa kita ni kena berhati-hati dalam kita melayani orang-orang lemah, lebih-lebih lagi anak yatim. Okey. Hadis yang pertama, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam itrud haula'i la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulani lastu usammaihima fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a fahaddatha nafsah fa anzalallahu ta'ala wala natrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ayat yang kita baca tadi dah. Daripada Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu katanya, ketika kami berenam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk 6 orang dengan Nabi. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, tiba-tiba orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi, usirlah mereka supaya mereka tidak berani masuk menemui kami. 6 orang itu ialah aku, kata Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, seorang dari suku Huzail, Bilal bin Rabah, dan 2 orang yang sengaja aku tidak sebutkan namanya di sini. Maka berlakulah apa yang akan terjadi mengikut kehendak Allah. Lalu Nabi membuat keputusan, tiba-tiba Allah menurunkan wahyunya, dan jangan engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keredaan semata-mata. Jadi jangan kita mengusir, atau dalam ayat ni, ataupun kita mengenepikan orang-orang yang ahli ibadat.
ahli yang berdoa kepada Allah sembahyang malam kan. Sebab mereka ni buat tu semua kerana nak keredaan Allah semata-mata. Orang ni Nabi tak bagi kita buat tak ketahuan. Jangan berkasap dengan mereka. Jangan berkasap dengan mereka kan. Cakap elok-elok. Dia ada isu berlaku satu masa dulu lah dah. Orang masjid berkelahi dengan jemaah tabligh. Kan dia ni duk ibadat rata di masjid kan. Baguslah usaha tu dan depa beribadat. Janganlah marah, kita habaq elok dalam masjid, jangan tidur lah, nak tidur di luar, jaga kebersihan. Ni pasal depa kebersihan tak jaga masjid tu cermat. 5 star punya masjid kita kan. Semua orang hebat-hebat. Kita tak maulah kata-kata. Betul lah an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu separuh daripada iman. Tapi cara kita melayan tu janganlah sampai kita mengusir. Sebab mereka buat ibadat, bukan dia main buat karaoke masjid. Kita bagi kepada ni tempat buatlah. Nak buat ibadat. Kalau buat benda lain kita hambat. Jadi kita berlemah lembut, jangan kita berkasar. Ini berlaku zaman Nabi SAW. Pengajaran hadis satu, umat Islam disuruh supaya saling memahami dan bantu-membantu di antara satu dengan yang lain. Musuh sebenar umat Islam ialah orang-orang kafir, macam contohlah hadis tadi ni. Orang-orang kafir yang menentang Islam. Macam zaman Nabi tu, orang musyrikin kan. Setelah di Madinah, Nabi memimpin Madinah, ada juga orang bukan Islam tapi dia tidak memusuhi Islam. Dipanggil zimmi. Yang ni Nabi tak bagi kita sakiti. Man azza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, macam dia menyakiti aku. Nampak? Kasih sayang Nabi walaupun bukan Islam. Tapi kafir yang bagaimana? Kafir yang tidak memerangi Islam, yang tunduk di bawah pemerintahan orang Islam. Tu dia ada dua tu. Jadi itu lagi hadis yang Nabi suruh, ayat Quran turun tu kan, kerana orang musyrikin suruh hambat ni beberapa orang yang pergi dekat Nabi. Depa ni tak, sedangkan depa ni ahli ibadat. Bilal bin Rabah, ahli ibadah yang cukup hebat. Tuan-tuan, bukan takat semayang, ayat semayang pun tak pernah lekang, tak pernah kering daripada dia. Sentiasa berada dalam uduk, yang kata Bilal. Bila Nabi cerita, aku dengar Bilal berjalan di dalam syurga, tapak kaki dia duk dengar dah bunyi, sedangkan dia duk hidup. Orang tanya Bilal, apa amalan kamu wahai Bilal? Salah satu dia ialah Bilal ni, dia dawamul wudu, sentiasa berwudu, ambil ayat sembahyang tu kelebihan. Batai ambil, bekerja dalam ayat sembahyang, jalan dalam ayat sembahyang. Kita pun kalau boleh buat lagu tu, kemas satu fadilat yang besar. Tiap-tiap kali kita ambil wudu, keluar semua dosa-dosa kita. Basuh tangan, keluar dosa celah jari tangan. Basuh muka, keluar semua dosa yang di muka, mata kita, telinga kita, kaki, tangan. Kalau sentiasa ambil. Sebab tu tajdid wudu, membaharui wudu adalah sunat. Dan kita ada wudu lagi ni, lagi nak sembahyang Isya, saja pergi pembaharu, kita dapat fadilat, kelebihan membaharui wudu. Dia dapat, kalau tak ambil pun tak apalah. Tapi kalau kita rajin ambil juga lagi, itu dia panggil memperbaharui wudu dan sebagainya lah. Kemudian hadis terusnya kita baca terus terjemahan dia daripada Abu Hurairah, Aiz bin Amrin Al-Muzanni, seorang sahabat Nabi, ialah salah seorang dari ahli bai'ah Ridwan Rasul radhiyallahu anhu. Dia terlibat dalam perjanjian Ridwan.
bahawa Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib, Bilal dan beberapa orang sahabat lagi. Lalu mereka berkata, pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy dan penghulunya? Lalu beliau menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah menyebabkan kemarahan mereka. Depa pergi kata kat Saidina Umar berapa orang ni, pedang Allah ni belum lagi selesai tugas, mengambil pedang-pedang Allah belum selesai tugasnya mengambil musuh-musuh Allah. Dia pun tujukan kepada Saidina Umar lah. Lalu kata Saidina Umar ke Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, inikah yang kamu katakan terhadap seorang kenamaan Quraisy? Apa kata lagu ni kat dia dan penghulunya? Lalu beliau menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau telah menyebabkan kemarahan mereka. Jika engkau telah menyebabkan mereka marah, sesungguhnya engkau telah menyebabkan kemarahan Tuhan kamu. Maka Abu Bakar menemui mereka tadi dan berkata, wahai saudara-saudaraku, adakah aku telah menyebabkan kemarahan kamu? Tadi Sayyidina Abu Bakar yang kata kat mereka. Mereka berkata, tidak. Semoga Allah mengampuni bagimu, wahai saudaraku. Ini satu keadaan yang menunjukkan sama-sama Islam sentiasa memaafkan. Kalau kawan tu mengaku dia silap, dia berkata, hang tak silap, dia cari jalan hala ke nak elok, bukan cari jalan nak bergaduh. Kita tengok apa pengajaran dia buat ini. Satu, orang-orang Islam disuruh lebih mengutamakan perhubungan sesama mereka dengan tidak bercakap sesuatu yang boleh menyinggung perasaan. Kan tadi satu perkataan yang boleh menyinggung perasaan. Tapi tanya Nabi kata, wahai Abu Bakar, engkau menyebabkan kemarahan mereka. Wakak fikir balik, mereka ni berasa apa aku kata. Lepas dia jumpa Nabi, dia pergi balik ke mereka. Dia kata, adakah aku kata tadi menyebabkan kemarahan kamu? Mereka tu pun marah-marah juga, tapi dia kata, tidak, semoga Allah mengampuni bagimu, wahai saudaraku. Cantik. Sedangkan tadi ni terasa agak lah dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar tu. Jadi begitulah ceritanya, keadaan para sahabat berlemah lembut, sentiasa berlemah lembut, tidak duk nak cari pasal, nak bergaduh dan sebagainya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak meredai seseorang terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan yang menyakitkan hati saudaranya sesama Islam. Allah Taala tidak redha seseorang terhadap satu perkara atau perkataan yang dia buat yang boleh menyebabkan saudara Islamnya, menyebabkan menyakitkan hati sesama Islam. Allah tak redha. Waktu kita bercakap, jangan bagi orang sakit hati. Bibi lagi sama-sama Islam. Allah tak redha. Dia susun ayat tu, dia nak, tu orang tua kata dia nak candik. Dia guna perkataan tu nak bagi orang perasa. Jaga. Allah tak redha orang yang lalu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar pi kan, kat depa tanya balik, kalau aku salah aku nak minta maaf. Tapi mereka ni pun nak jaga. Dia pun kata tak, semoga Allah mengampuni bagi kamu. Jadi hormat menghormati tu kan. Jangan bercakap bagi orang tersinggung. Nak tegur terus-terus direct abang. Ni aku nak abang kat hang ni, hang buat tadi tak pernah betul aku tu ni. Bukan pergi do perali-perali do apa kan. Ini tidak disukai percakapan yang macam tu, yang boleh menyakiti hati sesama Islam.
Kemudian yang ketiga, Islam menggalakkan umatnya menjalin hubungan yang baik di antara mereka. Tu yang setelah Abu Bakar pergi minta, tanya adakah aku salah, dia kata doa tak silap, semoga Allah mengampuni hang, kami tak marah, wahai terasa juga hati tu dengan kata-kata tu kan Abu Bakar tu. Ini semua pengajaran bagi kita. Habislah. Kemudian hadis ni yang kita baca tadi. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Ini buat baik dengan anak yatim lah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dan penjaga anak yatim, Nabi dan orang yang jaga anak yatim, berada dalam syurga begini, Nabi kata. Bila Nabi kata begini tu, dan baginda menunjukkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan baginda merenggangkan di antara kedua jarinya. Jari telunjuk yang mana? Ni kan, jari telunjuk. Jari tengah hak ni. Hak ni jari apa dah? Jari hantu. Jari hantu tapi duduk kat kita. Dia dah. Nabi tunjuk lagu ni. Maknanya dekat. Aku dengan orang hak bela anak yatim ni esok dalam syurga melagu ni. Ni buat macam peace tu, makna dekat kan. Jadi ibu-ibu yang perhatian suami, belalah anak yatim elok. Nabi janji kita akan duduk di dalam syurga dengan Nabi. Dia duduk bela anak yatim lebih besar. Lepas tu pula orang minta pula, terimalah. Lepas tu kawan hak ganti suami kita pun, kalau dia bela anak kita elok, dia pun dapat pahala duduk dengan Nabi esok dalam syurga. Tuan-tuan tak mau? Mau cari yang berani. Jadi siapa pun tak kira, sama ada mak dia ataupun pak tiri dia ataupun abang dia ataupun pak menakan dia yang bela anak yatim tu, dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan ini dimuliakan oleh Allah. Orang yang menjaga anak yatim dibalas dengan balasan syurga oleh Allah dan diberi keistimewaan dengan duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Kan tu orang bela anak yatim. Saya rasa beruntung. Mak saya lah untung bela kami 4 beradik anak yatim. Lepas tu dia kahwin dapat seorang lagi adik. Lepas tu meninggal pula buat tiri pun. Dah anak yatim saja. Tu saya duk kata kat mak saya untung esok duduk dengan Nabi. Lepas tu tanya dia nak nikah pula tak? Galak dia marah saya. Jadi apa nama bela anak yatim. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara ar-rawi wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta. Bikawah hadis tadi juga lah. Maksud dia daripada Abu Hurairah pula hadis ni radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim dari keturunannya atau lainnya. Lainnya siapa? Pak tiri dia lah. Tuan-tuan pun kalau termenikah dengan ibu tunggal, ada anak yatim, ini satu peluang Allah Ta'ala bagi kat kita nak boleh duduk dalam syurga dengan Nabi. Guna nawaitu tu bagi betul, kan, bagi betul untuk mencari keredaan Allah. Kalaulah kan benda ni kita bukan boleh cadang kan,
Kalau Tuhan nak bagi, ada. Jadi ingat, apa yang kita cari. Allah sedang bagi peluang kepada kita. Jangan pandang isu, ada anak dia sayang lebih, anak tiri dia tu dia buat lebih kurang. Sedangkan yang tu satu anugerah Allah yang berharga untuk kita duduk dalam syurga dengan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang memberi perhatian khas kepada anak yatim supaya nasibnya terbela. Jadi dengan adanya kelebihan yang begitu besar, boleh masuk syurga, boleh duduk dengan Nabi, makna Allah Subhanahu wa taala membela anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni dengan bagi habuan yang begitu hebat kepada orang yang memeliharanya. Kan? Jadi kalau kita jadi ibu tunggal bela anak yatim, berbanggalah. Itu peluang Allah Taala bagi. Bukan Allah bagi semua orang. Kadang-kadang tengok kan orang pakai anak-anak orang pakai ada ayah, anak kita tak ada, meleleh yang mata. Tengok? Tapi di satu sudut kita dipilih oleh Allah untuk Allah Ta'ala bagi satu kedudukan yang sangat mulia. Dah masuk syurga, duduk berjiran dekat dengan Rasulullah SAW di dalam syurga. Peliharalah anak yatim tu baik-baik, sabarlah banyak-banyak dalam memelihara, sebab ganjaran Allah itu sangat besar. Itu kelebihan. Dan kita pun bantu anak yatim kan, cara yang mana boleh kita bantu. Dari segi makan pakai dia, belajar dia, dengar kata anak yatim dia, jangan duk fikir panjang, ambil peluang. Habis-habis tak ada pun, kita duduk dekat pun kan, tak jauh lah dengan Nabi dalam syurga. Masa kita pun tolong anak-anak yatim dengan cara yang kita buat. Sebab tu masjid-masjid kadang-kadang ada tabung khas untuk anak yatim, nak bagi peluang anak-anak qaryah dapat kelebihan ni, dapat kelebihan memelihara ataupun membantu anak-anak yatim. Dia ada kelebihan khas di situ kerana mereka adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah jadilah 3 hadis itu dan beberapa ayat Quran tadi menceritakan tentang kelebihan, keistimewaan orang-orang yang lemah ni. Salah satunya anak yatim yang kita baca pada malam, insya-Allah ke depan tu ada lagi orang-orang jenis mana pula dan apa kelebihannya kita membantu mereka. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.